بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبك اللهم نستعين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi peluang untuk menyambung buku Bulughul Maram yang ada abad tulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan kita dah sampai bab nombor 8 hadis nombor 94. بالأسانيد الصحيحة المتصلة إلى الإمام ابن حجر أنه قال في كتابه بلوغ المرام قال باب الغسل وحكم الجنب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-8, bab mandi dan hukum junub. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud air itu kerana air, diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan asalnya terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Air yang pertama maksudnya air yang kita memakai dia untuk mandi. Air yang kedua maksudnya yang kedua adalah al-mani. Okey. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dekat surah At-Tariq, inna khalaqnahum min ma'in dafiq. Okey. So Allah namakan mani itu adalah air. Okey, ni satu. Yang kedua, dia macam perkataan al-mani tak beberapa elok. So Rasulullah dia memakai kinayah, panggil dia kinayah. Rasulullah dia memakai kinayah, so kita faham ma' yang kedua, maksud air yang kedua maksudnya adalah al-mani. Dan hadis ni sebenarnya hukum dia adalah mansukh. Hukum dia mansukh sebab hadis yang seterusnya. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل متفق عليه زاد مسلم وإن لم ينزل. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seseorang lelaki duduk di antara cabang wanita yang empat atau anggota wanita yang empat, kemudian dia menggaulinya, maka mandi telah wajib ke atas keduanya. Muttafaqun alaih. Muslim menambahkan walaupun tidak mengeluarkan air mani. So maknanya ni hukum dia. Dia mesti ambil mandi walaupun mani tak keluar daripada dia. Okay. So hukum dia, sorry untuk kata macam ni, zakar dia akan masuk di dalam faraj perempuan. Walaupun mani tak keluar, mesti. Okay. Sebab di sini Rasulullah dia bagi tahu, thumma jahadaha. Jahada maksudnya di sini dia cuba untuk memasukkan kemaluan dia di dalam kemaluan perempuan. Dan di sini dia kata syu'abihal arba' maksudnya dua tangan dan dua kaki. Itu kinayah sama juga. Okey. So dia akan jadi empat. Okey, ada beberapa opini yang lain, tapi yang paling kuat adalah dua tangan dan dua kaki. Ni sama juga hukum yang sama untuk orang berzina. Walaupun dia berzina dan mani tak keluar, kita akan rejamkan dia. Okey, walaupun macam tak ada kesan, boleh kata macam tu. Hadis yang seterusnya, qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasil muttafaqun alayh. Zada Muslim faqalat Ummu Salamah wa hal yakunu hadha qala na'am famin ayna yakunu ash-shabah. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang wanita yang bermimpi seperti mimpi lelaki. Beliau bersabda dia harus mandi. Muttafaq alaih. Muslim menambahkan, Ummu Salamah berkata, apakah ini mungkin terjadi? Beliau menjawab, ya, kerana kalau tidak begitu, lalu dari mana datangnya kemiripannya? Rasulullah bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan-perempuan itu adalah macam lelaki, atau asal mencipta adalah sama. Okay. So perempuan dia akan rasa macam lelaki rasa. Sama juga dengan memimpi, dia akan nampak satu memimpi. Dan mani akan keluar daripada perempuan, ya, akan keluar daripada perempuan. Tapi
ada beberapa perempuan yang dia tak keluar atau dia tak rasa bila dia keluar. Okey. Dan apa beza di antara mani lelaki dan mani perempuan? Mani lelaki dia macam apa boleh kata macam berat atau apa ni heavy boleh Panggil kata. kental. Kental. Boleh kata kental. Kental. Dan untuk perempuan dia tak, dia macam nipis dan warna dia lagi dekat pada apa ni kuning. Tapi lelaki lagi dekat pada putih. Ini apa ni perbezaan yang kedua. Yang ketiga, bau daripada mani lelaki dia macam doh. Okey. Tapi untuk perempuan dia rasa dia macam kotor sikit atau macam apa ni macam ada bau. Okey, ini beza di antara. Dan di sini Rasulullah dia membina untuk anak mana dia akan lagi dekat atau muka dia atau iras dia lagi dekat pada lelaki atau perempuan, suami atau isteri. Di sini Rasulullah dia kata famin aina yakunu syabah. Maksudnya kalau mani lelaki lebih banyak atau lebih besar pada apa ni mani perempuan, maknanya anak itu dia akan jadi lagi dekat pada ayahnya. Ataupun ada satu faktor yang lain, kalau mana yang akan datang dulu atau mana yang lagi cepat. Okey, kalau mani lelaki datang keluar daripada badan lelaki sebelum mani perempuan, maknanya anak itu dia lagi dekat atau iras dia lagi dekat pada ayahnya. Tapi kalau perempuan dia lagi cepat, dia akan keluar. Ustaz, soalan. Nah. Ya, hadis yang sebelum ini sebab ada khilaf di kalangan sahabat bila buat hubungan dan dia tak keluar air, dia tak perlu mandi. Tapi dalam hadis ni kata perlu mandi. So hadis ni telah mengikuti dua hadis. Okey, yang pertama kita tak kata hadis itu mansukh. Kalau ayat Quran boleh kata mansukh. Tapi nasakh atau mansukh itu banyak jenis. Satu jenis yang nasakh bacaan dia dan hukum dia. Kadang-kadang bacaan tapi hukum masih ada atau terbalik. Di sini sama juga. Kita boleh kata ni hadis sahih tapi hukum dia mansukh sebab hadis ni Rasulullah bersabda dekat mula-mula Islam. Tapi yang dekat terakhir dia beza. Itu kenapa ulama fikah kita mereka akan cari mana sahabat Rasulullah yang dia masuk Islam dekat terakhir umur Rasulullah. Macam Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali. Okey, dia masuk Islam dekat tahun yang terakhir daripada umur Rasulullah atau hidup Rasulullah. So semua hadis yang datang daripada Sayyidina Jarir bin Abdullah al-Bajali adalah confirm dia tak mansukh langsung. Okey, nah. Hadis yang seterusnya qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu min arba' min al-janabati wa yawm al-jum'ati wa min al-hijamati wa min ghusl al-mayyit. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibn Khuzaimah. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Nabi SAW mandi disebabkan 4 perkara, junub, hari Jumaat, berbekam dan memandikan mayat, diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah. Okey, di sini sama juga. Itu kenapa kita minta semua orang akan ikut mazhab. Kalau kita nak ikut hadis yang di sini, maknanya semua benda yang empat benda yang di sini dia kena ambil mandi. Tapi mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang pertama sahaja. Yang kedua, 3 dan 4 itu sunnah sahaja. Kalau dia buat dia dapat pahala, kalau tak ada masalah. Ya, so dia kena ikut mazhab. Tapi kalau mazhab yang lain, yang kedua wajib. Macam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ambil mandi untuk salat Jumaat itu wajib, dia kena ambil mandi. So maknanya di sini ada khilaf di antara di antara mazhab dan mazhab yang lain. Tapi mazhab kita yang pertama sahaja. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an tentang kisah Sumamah bin Usal. Ketika dia masuk Islam, Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi, diriwayatkan oleh Abdul Razak sedangkan asalnya adalah muttafaq alaih. Sama juga ni mandi yang mustahab atau boleh kata sunnah Rasulullah, mandub. Dia bukan wajib.
walaupun sebelum dia masuk Islam dia adalah janabah. Okey, sebab di dalam mazhab Syafi'i kita ikut satu hadis, al-islamu yajubbu ma qablahu. Okey, kalau dia dah masuk Islam, keislaman dia akan buang atau dia akan remove semua benda yang sebelum. Kalau dia ma'nawi atau hissi, yang tangible atau intangible. Kalau untuk dosa-dosa itu intangible, dia akan buang semua dosa dia. Sama juga kalau taharah. Ya, so sama juga, tak payah ambil mandi. Tapi kalau mazhab Al-Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka akan paksa mereka untuk ambil mandi walaupun dia sebelum masuk Islam. Okey, contoh, satu orang dia niat dia untuk masuk Islam. Dia ambil mandi dan pergi masuk masjid dan dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena ambil mandi semula. Okey, so maknanya mandi itu dia kena selepas syahadah. Walaupun dia baru ambil mandi. Tapi di dalam mazhab Syafi'i tak payah, langsung. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه السبعة. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, mandi hari Jumaat itu wajib ke atas semua orang dewasa, diriwayatkan oleh imam yang 7. Okey, kenapa mazhab Imam Syafi'i dia tak wajibkan ambil mandi hari Jumaat? Ya, sebab di sini Rasulullah dia bagi tahu sahabat untuk ambil mandi dekat mula-mula Islam. Sebab masa yang Rasulullah datang ke Madinah, ramai daripada sahabat yang mereka tak ada duit, yang mereka tak ada banyak pakaian. So mereka pakai baju yang sama atau baju yang tak hebat, boleh kata macam tu, sebab tak ada duit. Tapi masa yang mereka dah buat bisnes dan mereka boleh kerja buat semua, mereka dapat duit dan mereka ada banyak baju. So dekat mula-mula Islam, wajib. Sebab kalau ramai orang datang dengan baju yang sama, dia macam ada bau di dalam masjid. Tapi kalau ada banyak baju, boleh tukar-tukar, okey tak payah nanti. Okey, qala wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yawm al-jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal-ghuslu afdal. Rawahu al-khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka dengannya terpenuhilah yang wajib dan itu sebaik-baik kebiasaan, dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama. Diriwayatkan oleh imam yang 5 dan dihasankan oleh Tirmizi. Ya, maknanya Al-Imam Syafi'i dia ambil hadis yang di sini. Maknanya dia tak wajib untuk salat hari Jumaat. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Diriwayatkan oleh imam yang 5. Ini adalah lafaz Tirmizi dan menghasankannya dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Ya, dia tak boleh baca dengan berniat ibadah melalui bacaan Quran. Tapi kalau berniat baca Quran untuk zikir, boleh, tak ada masalah. Apa contohnya? Contohnya satu orang dia berjemaah dengan isteri, lepas tu dia nak tidur. Sebelum tidur dia nak baca zikir sebelum tidur, iaitu ayatul kursi, dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah, 3 kul apa semua. So dia nak baca itu ayat Quran. Boleh baca? Boleh baca. Tapi berniat zikir, bukan berniat ibadah kepada Allah SWT. Macam satu orang lepas berjemaah dia nak duduk dan nak baca Quran. Nak macam satu pahala atau satu ibadah. Itu salah. Okay? Naam. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menyetubuhi isterinya kemudian ingin mengulanginya, maka hendaklah dia berwuduk di antara keduanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Al-Hakim menambah, kerana hal itu lebih membuatkan semangat untuk mengulang,
Dalam riwayat Imam 4 yang dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Okey, al-arba'a siapa doktor? Sunan Abu Ya, Daud, baik. Tirmizi dan Mantap. Sahih Muhammad. Masya-Allah. Okey. So di sini sebenarnya banyak hadis, bukan yang 2 hadis yang di sini, ada lagi beberapa hadis yang Rasulullah selepas setiap jima' Rasulullah ambil mandi. Bukan ambil wuduk sahaja, ambil mandi untuk setiap jima' di dalam satu malam. Okey, so maknanya 9 isteri, 9 mandi. Dan ada satu hadis yang Rasulullah untuk wuduk sahaja. Dan ada yang satu hadis yang Rasulullah tak buat langsung yang kita baca di sini. Okey. So mana-mana boleh, tidak ada masalah. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, na'am. Jadi maksudnya mandi tu dia kalau mengulang dia perlu wuduk. Itu sunat, mandub lah maksudnya. Bukan Ya, kalau dia nak ambil wuduk boleh, ambil mandi boleh, semua boleh. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu apabila Rasulullah SAW mandi wajib, beliau memulai dengan membasuh tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, lalu beliau membasuh kemaluannya. Kemudian beliau berwuduk, kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambutnya. Kemudian mengguyur kepalanya 3 kali, kemudian meratakan air ke sisa tubuhnya. Kemudian membasuh kedua kakinya. Muttafaq alaih dan lafaznya adalah lafaz Muslim. Dalam riwayat keduanya pada hadis Maimunah radhiyallahu anha, kemudian beliau menuangkan air pada kemaluan beliau dan mencucinya dengan tangan kirinya, kemudian menggosok-gosoknya dengan tanah. Dalam riwayat lain, lalu beliau menggosokkannya dengan tanah dan di akhirnya kemudian aku membawakan sapu tangan untuk beliau, tapi beliau menolaknya. Dan lafaz dan dalamnya terdapat lafaz dan beliau mengibaskan air dengan tangan beliau. Okey, banyak benda yang kita boleh faham daripada riwayat yang di sini. Yang pertama, tidak wajib ambil wuduk selepas ambil mandi. Ramai orang lepas dia habis wuduk, dia akan ambil lepas habis mandi dia akan ambil wuduk semula. Tak payah. Okey. Yang paling penting di sini, mula-mula dia akan berniat, saya nak ambil wuduk mandi wajib, okey, untuk solat fardu. Itu saja cukup. Tapi kalau dia kata nak ambil mandi mandi wajib, okey, mandi wajib untuk janabah sebab janabah dan nak solat sahaja, dia kena ambil wuduk. Ya, sebab dia kena niat dia untuk solat fardu. Okey. Kalau dia tak sebutkan solat nafilah, tidak ada masalah. Sebab solat fardu dia lebih kuat pada solat sunnah. So ni yang pertama. Yang kedua, Rasulullah dia akan ambil 3 tangan dan dia akan letak dia di atas rambut dia. Rambut Rasulullah banyak. Okey. So maknanya untuk perempuan dia perlukan untuk buka buka rambut dia yang dia dah lipat, tak payah. Kecuali kalau masa yang dia letak 1, 2, 3 tak sampai ke boleh kata ke kulit, dia kena ulang. Kena buka atau boleh tambah 4 atau 5. Kalau dia tambah 4, 5, 6 dan air itu tak sampai, dia kena buka yang dia dah lipat. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, sebelum Rasulullah dia mula dengan mandi, Rasulullah dia akan cuci tangan, dia basuh tangan dulu. Sebab kalau tangan dia ada najasah, nanti dia akan sebar semua najasah untuk badan dia. So, dia cuci tangan dulu. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah selalu dia akan letak air sahaja. Okey, air itu di atas badan dia sahaja, tak payah untuk apa nama itu doktor? Ad-dalk. Gosok. Gosok dia tak payah. Okey, so dia letak mandi saja atau letak air di atas badan dia, itu cukup. Okey, yang keempat, kenapa Rasulullah dia
dia macam bukul atau Rasulullah dia letak tangan dia di atas tanah, sebab dekat zaman Rasulullah tak ada sabun. Okey, tak ada sabun, so Rasulullah dia nak ambil sikit daripada tanah untuk cuci bau yang dia ada. Bau mani atau bau najis yang di atas tangan. Okey, ni yang keempat. Yang kelima, Rasulullah dia mandi satu kali sahaja. Atau dia meniawang, boleh kata meniawang air, doktor? Menuang. Menuang, okey. Dia menuang air di atas badan dia satu kali sahaja. Okey, walaupun kita rasa masih ada bau. Okey, jangan tambah 2, 3. Sunnah Rasulullah satu kali sahaja. Sebab kita tak nak jadi macam mubazir. Naam, dan yang terakhir di sini masa yang Sayyidatuna Maimunah dia bagi Rasulullah satu kain untuk drykan semua air yang di atas badan Rasulullah. Rasulullah dia tak ambil. So kita boleh faham lebih baik kalau kita tak keringkan badan. Kita tinggal air di atas badan. Wallahu a'lam. Ustaz, Naam. Jadi kesimpulannya sebelum mula Nabi akan berwuduk dulu dan sebelum wuduk tu sebagai riwayat kata Nabi akan membasuh kemaluan dulu. Kan? Jadi maksudnya sebab ada sebahagian orang anggap kalau dia ambil wuduk dan bila dia ambil mandi, nanti kalau dia pegang kemaluan dia akan batal wuduk. Sebab tu ada orang ada yang kata kita tak boleh pegang dengan tapak tangan, kita akan pegang di belakang kaf. Tak silap. Ada satu hadis yang satu sahabat dia datang kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah saya sentuh kemaluan saya. Apa hukumnya? Rasulullah dia jawabankan dia, innama huwa bad'atun minka. Dia satu bahagian daripada badan kamu, macam tangan, macam kepala, sama juga. Okey, so sekarang apa hukum kalau dia sentuh kemaluan? Hukum dia di dalam mandi tak kisah. Di dalam mandi. Tapi kalau dia habis mandi, dia keluar, tiba-tiba dia sentuh kemaluan diri sendiri atau kemaluan orang lain, maknanya dia kena ambil wuduk. Ya. So maknanya di dalam mandi sahaja, maafkan. Tak ada masalah. Sebab susah kalau macam tu. Kalau nak tanya macam mana cara mandi Rasulullah, okey, yang pertama basuh tangan. Yang kedua akan cuci 2 kemaluan depan dan belakang. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga ambil wuduk. Yang keempat akan cuci sebelah kanan dulu. Lepas tu yang kelima sebelah kiri. Kalau dia dah habis, dia akan pergi dia tebis sikit dan dia akan cuci dua kaki. Ni cara Rasulullah, lima langkah. Qala wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات رواه مسلم. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub dalam riwayat lain dan mandi haid? Maka beliau menjawab, tidak, cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali, diriwayatkan oleh Muslim. Ulama di sini ada satu bincang yang panjang. Mereka kata Rasulullah dia tahu yang rambut Sayyidatuna Ummu Salamah adalah nipis. So dia kata 3 cukup. Tapi kalau tapi ada ulama dia kata tak, ni hukum yang am. 3 cukup walaupun air tak sampai ke kulit kepala. Okey, so kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kena sampai. Kalau tak sampai boleh tambah. Kalau dia tambah tak sampai, dia kena buka. Ini hukumnya. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kalau dia nak masuk masjid dengan berniat duduk dekat sana, tinggal di dalam masjid, dia sambil ada haid atau dia janabah, tak boleh. Itu haram. Okey, untuk lelaki atau perempuan. Okey,
Ni satu. Yang kedua, kalau dia nak lalu sahaja boleh. Tak duduk. Macam dia nak masuk daripada pintu kanan ke pintu kiri dan dia sambung. Boleh, tidak ada masalah. Yang ketiga, ulama kita ada benar kepada perempuan yang ada haid untuk masuk masjid kalau dekat terakhir masa haid dia. Terakhir period. Bukan yang dekat mula-mula. Sebab dekat mula-mula haid itu kuat. Mungkin walaupun dia memakai banyak benda untuk untuk jaga diri sendiri, tapi terakhir sekali dia akan keluar. So lebih kalau dekat mula-mula tak benar langsung kepada dia. Tapi kalau terakhir macam 2 hari yang terakhir haid dia atau period boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, Wa anha qalat sama macam kes yang Nabi minta Aisyah untuk ambil sesuatu dalam masjid, yang Nabi kata haid bukan di tangan kau kan. Tapi itu dia lalu sahaja. Dia lalu sahaja, tapi mereka ulama kita memakai hadis itu innama haidatuki laysat fi yadiki. Hadis itu mereka kata sebab ada sebab. Dia boleh lalu kalau ada reason. Tapi kalau dia nak lalu macam tu tak benar. So bukan semua orang boleh masuk. Dan lagi satu, bukan semua perempuan boleh masuk dan duduk di dalam masjid. Kalau satu perempuan yang dia selalu datang masjid untuk cari ilmu, atau selalu dia datang masjid untuk macam bacaan Quran kepada ustaz, membetulkan bacaan, yang ada reason. Kalau ada reason, kita benar kepada dia terakhir period dia. Itu saja. Kena ada reason. قال وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقي. Juga dari beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah mandi kerana junub bersama Rasulullah SAW dari satu bejana. Tangan kami bergantian mengambil air dan dalam bejana tersebut. Muttafaq alaih. Ibn Hibban menambahkan, dan tangan kami bertemu ketika mengambil air. Kadang-kadang kita boleh dengar beberapa hadis atau baca beberapa hadis dan kita kata, apa faedah hadis itu? Kita macam orang biasa. Tapi kalau ulama kita, mereka kesian. Mereka akan fikir banyak. Kenapa Sayyidatuna Aisyah dia bercakap macam tu? Maknanya ada satu benda dekat sana. Okay? So maknanya, apa boleh faham daripada hadis itu? Masa yang Rasulullah ambil, dan kalau dia tersentuh isteri dia, boleh, tidak ada masalah, mengikuti kaedah yang saya bagi tahu tadi. Macam kemaluan diri sendiri. Okay? Sebab itu maafkan, boleh kata maafkan. Sebab susah kalau kita minta ambil wuduk. Ada dia sentuh, ambil wuduk. Susah. Ada lagi satu hadis, kalau yang baki daripada air itu, apa hukum dia? Boleh ambil wuduk kalau kita habis, kita ambil mandi dan kita keluar. Ada satu macam anak kita, dia masuk dan dia nak memakai air yang ada tinggal dekat sana. Daripada bekas yang besar itu. Okay, so boleh berpakai atau tidak? Okay, ni ada hukum, satu hukum mengikuti hadis yang di sini. Banyak benda yang boleh mengeluarkan dia. Naam. Qala wa naam. Okey, di sini yang kita faham ialah ada bejana, kemudian air diambil dari bejana, bukannya dalam bathtub. Sebab banyak orang tak faham, dia ingat kalau Nabi bila mandi bersama Aisyah ni dua dalam bathtub. Tapi dalam hadis ni sebenarnya mereka ambil dari bejana. Ambil, ya. Nah. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر رواه أبو داود والترمذي وضعفاه ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول. Diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di bawah setiap rambut terdapat junub, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan keduanya mendhaifkannya, dan Ahmad mempunyai riwayat sejenis dari Aisyah dan dalam sanadnya terdapat rawi yang tak diketahui. Ya, daripada hadis ni kita faham air itu kena mengumumkan semua badan. Okay, tak ada satu tempat yang maafkan. Dia kena. Itu kenapa kalau kita nak ikut cara Rasulullah dia akan cuci dua kemaluan depan dan belakang. Dan belakang itu, kalau ada dua, apa panggil dia doktor? Yang dekat belakang, ada dua
Fani, Lekuk. dua lekor dan ada yang di antara dua lekor itu. So kalau dia tak berduduk dan dia cuci sambil dia berduduk, dia tak sampai ke tempat itu. Ya, so maknanya dia kena cuci dua dan yang di antara dua itu. So dua daripada depan dan belakang, depan ada satu dan belakang ada dua. Okay, semua dia kena cuci. Kalau dia dah cuci, baru dia akan ambil wuduk. Okay. Ustaz, Nah, kalau ikut mazhab Syafi'i, sebelum mandi kita kena clearkan kalau ada apa-apa halangan di kulit. ya. Jadi kalau dia dah mandi dan dia tengok baru dia perasan, adakah dia bersihkan tempat itu saja atau dia kena ulang mandi kalau ikut mazhab Syafi'i? Walaupun di atas badan. Kalau dia dah ambil mandi dan air itu dia gerak atau dia jalan di atas badan dia dan habis, kalau ada bau atau ada satu kesan atau satu bahagian, satu kutulan daripada najis di atas badan dia, atau boleh kata bukan najis, boleh kata mani, dia yang tertinggal, tak ada masalah. Maafkan. Mani sahaja. Kalau najasa dia kena ulang. Sebab ada yang macam cat atau apa-apa barang Sorry, yang bukan kena air. ulang. Dia, sorry doktor, bukan kena ulang, dia kena cuci najis itu saja daripada badan dia. Naam. نعم قال باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عن مسلم عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد وجعل التراب لي طهورا. Bab seterusnya bab tayammum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, aku diberi 5 keistimewaan yang tak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku ditolong dengan rasa takut yang didera oleh musuh dalam jarak perjalanan sebulan, dan tanah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka siapa pun yang mendapatkan waktu salat, maka hendaklah dia salat. Dan beliau menyebutkan hadis tersebut. Dan dalam hadis Huzaifah dalam riwayat Muslim, debunya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kami jika kami debu tak atau tanah air. Doktor? Turbah tanah, tanah sepatutnya tanah. Debu das, bukan das, tanah. Okay. Nah, das, dan bukan. dari Ali radhiyallahu an dalam riwayat Ahmad, tanah dijadikan alat bersuci bagiku. Nah, perkataan yang sama. Tengok turbatuha dan at-turab. Okey, ni ada khilaf di antara ulama kita. Mereka kata ni u'titu, ni kepada Rasulullah atau ummah dia sama juga, ada khilaf. Okey, macam di sini nusirtu birru'b. Orang kafir mereka akan takut pada orang Islam. Itu zaman Rasulullah sahaja atau zaman kita sekarang? Khilaf. Ada beberapa ulama dia kata semua ummah Rasulullah. Wallahu a'lam. Dan lagi satu, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ni semua tempat kita boleh salat. Tapi orang Yahudi atau Nasrani yang sebelum kita, mereka kena salat di dalam tempat ibadah. Okey, macam di dalam church atau di dalam tak tahu apa nama yang untuk orang Yahudi. Yang di sini dan Rasulullah dia bagi tahu waju'ilat turbatuha, dia kena bakai tanah. Kalau dia nak bakai batu yang becah-becah dan dia akan jadi macam tanah, tak boleh. Ataupun apa boleh kata yang macam simen, macam tanah dia campur dengan simen, boleh? Tak boleh. Dia kena daripada tanah. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW mengutusku untuk satu keperluan. Lalu aku junub dan aku tidak mendapatkan air.
maka aku berguling-guling di tanah seperti binatang. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah bagimu untuk melakukan begini dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali, kemudian mengusap tangan kiri di atas tangan kanan dan belakang kedua telapak tangannya serta wajahnya. Muttafaq alaih, dan lafaznya adalah lafaz Muslim. Dalam lafaz Bukhari, dalam riwayat Bukhari, beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah lalu meniup keduanya, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan keduanya. Okey, so maknanya macam mana cara dia? Cara dia akan ambil dua tangan dan kalau mengikuti mazhab Syafi'i ya, mengikuti mazhab Syafi'i dia akan buka semua jari macam ni dan dia kalau dia nak bukul tanah itu boleh atau dia letak sahaja boleh. Okey, Al-Imam Syafi'i dia benar. Dia kata kalau letak sahaja di atas tanah cukup. Tak payah debu akan keluar. Okey, ya, ni satu. Yang kedua, ni langkah yang pertama. Langkah yang dua, dia akan menjatuhkan semua tanah yang dia di atas dua tangan. Dia cuba akan ataupun dia meniubuk macam tu. Okey, kalau dia ada. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, kanan di atas kiri dia akan meniubuk, mengusap. Kanan di atas kiri dan kiri di atas kanan. Okey, sorry, awak dia kata masah shimal lah. Dia akan mula kiri di atas kanan, satu tangan sahaja, belakang tangan. Bukan yang satu tangan yang sampai belakang. Tak, di atas tangan sahaja. So kiri di atas kanan dan kanan di atas kiri. Dan dalam tak payah ambil lagi satu pukulan. Tak, dia terus ke muka dia. Okey, baik. Di sini kalau dia nak mula dengan muka dan lepas muka tangan boleh, tak ada masalah. Okey, kalau dia terbalik. Sebab at-tartib di sini dia bukan syarat untuk at-tayammum. Kalau nak mula dengan muka dulu atau tangan dulu tak ada masalah. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tayamum itu dilakukan dengan dua kali tepukan, satu tepukan untuk mengusap wajah dan satu tepukan yang lainnya untuk mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Diriwayatkan oleh Daraqutni dan para imam menyatakannya sahih sebagai hadis mauquf. Mauquf maknanya daripada sahabat, tak sampai kepada Rasulullah. Okey, ni opinion Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia kata dua tepuk. Tapi sebenarnya satu sahaja. Kenapa? Sebab Sayyidina Ammar dia lagi jelas atau lagi lagi dekat pada Rasulullah. Sebab dia yang berlaku benda itu. Dan dia pergi kepada Rasulullah dan dia menceritakan, Rasulullah bagi tahu dia. So maknanya dia lagi jelas pada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan Sayyidina Ammar bin Yasir daripada kibarus sahabah. Abdullah bin Umar dia daripada sigharus sahabah. So kita akan ikut mana yang dia lagi kuat. Tengok di sini, mana kita akan mesti ikut mazhab. Tak boleh tinggalkan mazhab. Sebab dua riwayat yang beza. Satu dia kata satu riwayat, dan satu riwayat yang lain dia kata dua kali. Dia akan tepuk. Mana kita akan ikut? Kita kena tahu Ammar bin Yasir lagi besar, lagi tua pada Abdullah bin Umar. So boleh buat tarjih. Nah. Cuma dalam kes ni mazhab Syafi'i ambil riwayat sampai siku, Ustaz. Tak, tapak tangan saja. Tapak tangan sahaja. Nah. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطاني لكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر رحوه وصححه الحاكم أيضا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, debu Ustaz Said sama dengan tanah adalah alat berwuduk bagi seorang Muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun.
Namun apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan membasuhkannya pada kulit. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Ibn Qattan. Akan tetapi Ad-Darqutni menyatakan bahawa yang benar adalah hadis ini mursal. At-Tirmizi mempunyai riwayat yang sama dari Abu Zar dan beliau mensahihkannya serta Al-Hakim juga mensahihkannya. Boleh 10 tahun, boleh satu orang di dalam penjara. Okey, dia minta air, mereka tak bagi dia, mereka bagi dia air untuk minum sahaja. Dan air itu tak cukup untuk ambil mandi atau tak cukup untuk ambil wuduk. So maknanya tak ada jalan. Dia akan memakai tanah untuk wuduk. Okey. حديث seterusnya قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه أبو داود والنسائي. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, ada dua orang yang berangkat safar. Lalu waktu solat datang dan keduanya tidak memiliki air. Maka keduanya bertayamum dengan tanah yang suci lalu melaksanakan salat. Kemudian keduanya mendapatkan air pada waktu itu, maka salah seorang dari keduanya mengulang salat dan wuduknya, sementara yang lain tidak mengulang. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah SAW lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda kepada orang yang tak mengulang, kamu telah sesuai dengan sunnah dan solatmu sudah mencukupi. Dan beliau bersabda kepada yang lain, kamu memperolehi dua pahala. Pahala dua kali. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai. Sebenarnya dengan dua syarat. Sebab dua sahabat yang di sini mereka cari untuk air, tak jumpa. Dan yang kedua, mereka tak rasa, tidak ada zan, mereka tak rasa nanti akan datang satu orang. Mereka dah pasti tak ada orang akan datang atau tak boleh dapat air. Sebab kita tahu dekat tempat ni macam 1 kilometer tak ada air. Masa yang dah ada dua syarat, mereka terus ambil tayammum. Okey, tapi kalau mereka dapat air selepas habis solat, tak payah ulang. Kalau nak ulang itu sunnah. Okey, sekarang apa tinggal? Tinggal yang mereka di dalam solat. Kalau mereka kata Allahu Akbar, ada satu orang nampak datang dengan air. So, dia boleh sambung atau dia akan berhenti. Kalau dia dekat rakaat yang kedua, yang ketiga, dia akan sambung. Tapi kalau dekat lepas takbiratul ihram sahaja, dia mesti berhentikan solat dia. Berhentikan solat, ambil wuduk dan dia akan mula semula. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Azza wa Jalla yang bermaksud apabila kalian sakit atau sedang berpergian jauh, ini surah Nisa surah 4 ayat 43, Ibnu Abbas berkata apabila seseorang mendapat luka di jalan Allah atau cedera lalu dia junub dan dia khawatir mati jika mandi, maka dia boleh bertayamum. Diriwayatkan oleh Daraqutni secara mauquf dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar secara marfu' serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. So maknanya untuk orang yang pesakit boleh ambil tayammum, boleh dengan satu syarat sahaja mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i benar kalau dia ambil wuduk atau memakai air dan lepas tu dia akan mati. Dengan keadaan itu sahaja. Tapi kalau macam pesakit dia, sakitan dia atau luka dia akan jadi lagi teruk, dia kena ambil wuduk. Walaupun luka dia akan jadi lagi teruk, dia kena ambil. Tapi kalau dia jadi lagi teruk sampai dia mati, tak payah. So maknanya piawaian dia atau prinsipal dia tak mati. Wallahu a'lam. قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واهن جدا. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, salah satu sendi dari dua pergelanganku patah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkanku untuk mengusap di atas tulang yang patah. Dia balutan jabair. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Boleh mengusap di atas dia kalau dia dah letak dia di atas tahara. Itu ramai orang atau ramai doktor masa yang dia nampak orang itu macam sakit, dia menangis apa semua, dia terus letak dia. Jangan. Suruh dia ambil wuduk dulu, lepas tu baru letak. Ni satu. Yang kedua, kalau letak dia di atas satu tempat yang bukan anggota wuduk, macam dekat sini contoh, atau dekat kepala dia. Okey, atau kaki tapi bukan kaki. Apa nama itu yang di atas kaki itu? Ya, so boleh, tak ada masalah. Tulang kering. Tulang kering. Ya, so kalau dekat sana boleh, tak ada masalah. So dia bukan anggota wuduk. Tapi kalau anggota wuduk dia kena buka. Kalau dia tak ada tahar. Kalau susah untuk buka dia, tak apa, dia boleh salat dulu tapi kena qada. Berapa lama? 1 bulan, dia kena ulang 1 bulan. Dia buat qada. قال عن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيك أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. نعم. Dari Jabir radhiyallahu anhu tentang seorang lelaki yang terluka di kepalanya lalu dia mandi dan mati. Nabi SAW bersabda, cukup baginya untuk bertayamum dan mengikatkan kain pada lukanya, kemudian mengusapkannya dan membasuh sisa tubuhnya yang lain. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang dalam terdapatnya kelemahan dan juga terdapat perselisihan pada rawinya. Nah. Dan sebenarnya hadis ini ada cerita masa yang orang yang sama dengan dia, mereka terkena ambil mandi. So masa dia ambil mandi, dia mati. So Rasulullah doa di atas mereka. Rasulullah bersabda, qatalahumullah. Okay, mereka bunuh dia, Allah bunuhkan mereka. Macam tu. So susah atau bahaya kalau satu orang dia bercakap satu benda yang berkait dengan agama yang tidak ada ilmu. Macam apa yang dia suka nak bercakap. Atau dia buka macam YouTube atau buka Google dan dia buat fatwa. Bukan semua fatwa dia sesuai dengan orang diri sendiri. Dia kena tanya satu ustaz yang dekat tempat dia, yang dia tahu zaman dan sifat kaum, boleh mensesuai atau mengeluarkan satu fatwa. Ustaz, yang ini hadisnya sama ke dengan hadis yang mana Nabi kata ubat kepada kejahilan adalah bertanya? Hadis yang sama. Betul. Ya, cerita yang sama. So selepas ni qatalahumullah halla sa'alu idh lam ya'lamu. Kalau mereka tidak ada ilmu kena tanya. Fa inna shifa' al-'ayyi su'al atau shifa'ul jahli su'al. Syifa untuk kejahilan itu adalah soalan. Dia kena tanya, dia baru boleh tahu. Nah. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, termasuk sunnah iaitu seseorang tidak solat dengan tayamum kecuali satu solat sahaja, kemudian bertayamum untuk solat yang lain. Diriwayatkan oleh Daraqutni dengan sanad yang sangat lemah. Ya, sangat lemah, tapi masih kita diperlukan untuk mengerjakan atau kita amalkan dengan hadis yang di sini. Sebab tak ada hadis yang sahih. Terakhir sekali kita macam diperlukan atau kita berhajat untuk memakai hadis walaupun dhaif. So maknanya kalau junub, kalau orang macam mana untuk tayamum, dia boleh solatkan satu fardu sahaja. Kalau dia nak solat satu fardu yang lain, dia kena ambil yang baru. Bab yang terakhir daripada kitab At-Tahara, insyaAllah kita akan habiskan dia hari ini. Qala babul haid.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. Bab haid. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Fatimah binti Abu Hubaish mengalami istihadah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu adalah darah hitam yang dikenal. Jika itu darah haid, maka tahanlah dirimu dari salat. Namun jika itu darah yang lain, maka berwuduk dan salatlah. Diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibn Hibban Al-Hakim serta dinyatakan mungkar oleh Abu Hatim. Dalam Tengok riwayat di hadis sini Rasulullah bersabda mentahankan diri. Sebab perempuan dia nak salat. Okey, tak, tahanlah. Jangan. Selalu dia apa ni nak lepaskan ni haid. Nah. Di dalam hadis Asma binti Umayyah radhiyallahu anha dalam riwayat Abu Daud, hendaknya dia duduk di mirkan. Mirkan ni apa Ustaz? Di bak. Mirkan satu bekas yang besar. Bekas yang besar. Bezanya biasanya mereka akan memakai dia untuk cuci pakaian. Baik. Apabila dia melihat warna kekuning-kuningan di atas air, maka hendaknya dia mandi sekali untuk zuhur dan asar, mandi sekali untuk maghrib dan isyak, mandi sekali untuk subuh dan berwuduk di antara itu. Itu tak wajib sebenarnya. Yang wajib untuk wuduk untuk setiap salat. Tapi ambil mandi untuk setiap salat itu lebih baik. Nanti ada satu hadis yang Rasul dia kata kalau kamu ada kekuatan atau kamu boleh mampu. Nanti hadis yang seterusnya selepas hadis ni. قال وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي ثم فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. Dari Hamnah binti Jahash, beliau berkata, saya mengalami istihadah yang banyak lagi berat. Lalu saya mendatangi Nabi SAW untuk bertanya tentang hukumnya. Beliau bersabda, itu hanyalah gangguan syaitan. Jadikanlah waktu haidmu 6 atau 7 hari, kemudian mandilah. Apabila kamu telah bersih, maka salatlah selama 24 atau 23 hari dan berpuasalah serta salatlah kerana itu sah bagimu. Lakukanlah seperti itu setiap bulan sebagaimana wanita haid pada umumnya. Jika kamu mampu mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, kemudian kamu ini perkataan yang penting. Okey. Jika, okey doktor. Kemudian kamu mandi ketika kamu telah suci dan kamu melaksanakan solat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian kamu mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isyak. Kemudian kamu mandi dan melaksanakan 2 solat sekaligus, maka lakukanlah. Dan hendaknya kamu mandi ketika waktu subuh lalu kamu solat. Beliau SAW bersabda lagi, iaitu menggabungkan 2 solat dengan sekali mandi adalah yang paling aku sukai di antara 2 perkara. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i, disahihkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari. Semua ulama kita mereka tinggalkan amalan daripada hadis yang di sini. Mereka tak amalkan dengan hadis ni. Sebab susah, mana boleh ambil mandi untuk setiap solat. Okey, atau setiap 2 solat. Dan mana boleh melewatkan solat. Sebab waktu yang paling baik dekat mula-mula waktu, bukan yang kalau kita melewatkan. Okey, nah. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ummu Habibah binti Jahsh mengadu kepada Rasulullah SAW tentang darah, maka beliau bersabda, berdiamlah seukuran kadar waktu di mana kamu terhalang oleh haidmu, kemudian mandilah. Maka dia mandi setiap kali salat. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Bukhari yang bermaksud dan berwuduklah setiap kali salat, ini merupakan riwayat Abu Daud dan lainnya dari jalan yang lain. Nah, ni siapa yang dia dapat masalah? Ummu Habibah binti Jahash. Hadis yang sebelum dia siapa? Hamna binti Jahash. Dan ada lagi satu, kakak mereka adalah Zainab binti Jahash, isteri Rasulullah. Semua banati Jahash, okey, anak-anak Jahash itu mereka ada masalah dengan istihadah. Satu perempuan daripada mereka, dia akan solat dan letak satu bekas di bawah dia. Untuk darah itu dia tak tumpah di atas lantai. نعم قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطور شيئا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami tidak menganggap apa pun terhadap darah yang berwarna keruh dan kuning sesudah masa suci. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud, lafaznya adalah lafaz Abu Daud. Dia akan tahu suci dengan dua cara. Yang pertama, ada satu benda atau satu air yang berwarna putih, dia akan keluar. Ni satu alamat. Alamat yang kedua, dia ambil koton dan dia masukkan dia di dalam. Kalau dia keluar, tak ada apa-apa di atas dia, itu satu alamat untuk suci. قال عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu bahawasanya orang-orang Yahudi jika wanita mereka haid mereka tidak akan makan bersamanya, maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah segala sesuatu dengan mereka kecuali nikah, yakni jima'. Diriwayatkan oleh Muslim. Bukan yang makanan sahaja, mereka tak duduk, tak muamalat sama dengan dia, tak bagi dia keluar. Bukan zaman sahabat sampai sekarang. Okey, ni ada satu dokumentari dekat YouTube, boleh tengok. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah SAW menyuruhku yakni untuk memakai kain, maka aku pun memakai kain lalu beliau mencumbuiku padahal aku sedang haid. Muttafaq alaih. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW tentang suami yang menyetubuhi isterinya pada waktu haid, beliau bersabda, hendaklah dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Hakim dan Ibn Qattan. Namun ulama lain menyatakan bahawa yang rajih adalah mauquf. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada kafarah, tidak ada satu pembalasan yang dia kena bayar. Tapi dia berdosa sahaja. Dia berdosa, taubat dan jangan buat sekali semula. Itu sahaja. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sahaja. Imam Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah mereka kata tidak ada apa-apa. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal sahaja ni dia kata kalau dia berjima' dengan isteri masa haid, dekat mula-mula haid 1 dinar. Kalau terakhir haid maknanya separuh. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, bukankah jika seorang wanita sedang haid maka dia tidak salat dan puasa? Muttafaq alaih dalam hadis yang panjang. Ya, tak solat, tak puasa, tak boleh sentuh Quran, tak boleh duduk di dekat masjid, banyak benda yang tak boleh buat. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سريفة حضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata ketika kami sampai di Sarif aku haid, maka Nabi SAW bersabda, lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, hanya saja kamu jangan tawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Muttafaq alaih dalam hadis yang panjang. Sarif satu tempat yang selepas Abyar Ali atau selepas Dhul Hulaifah. Okey, nama dia Sarif. Dan perempuan kalau ada haid dia boleh buat semua benda kecuali tawaf. Dia tak boleh. Kenapa? Sebab tawaf itu adalah solat.
Kalau satu orang dia buat tawaf dekat macam tawaf yang keempat atau yang kelima, ni tiba-tiba macam kentut atau macam dia nak pergi, mana dia kena buat semula, dia tak boleh sambung sahaja. Naam. قال وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه. Dari Muaz radhiyallahu an bahawasanya beliau bertanya kepada Nabi SAW apa yang dihalalkan bagi suami dan dari isterinya pada waktu haid. Beliau SAW menjawab apa yang ada di atas kain sarung, diriwayatkan oleh Abu Daud dan beliau mentaifkannya. Ni kinayah untuk tempat di antara pusat hingga lutut. Okey, di antara dua tempat yang di sini dia tak boleh sentuh. Apa yang dekat atas dia atau bawahnya boleh, tak ada masalah. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قال كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dahulu para wanita yang nifas pada masa Rasulullah SAW duduk setelah nifasnya selama 40 hari. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i dan lafaznya adalah lafaz Abu Daud. Dan suatu lafaz lain miliknya dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha salat selama nifasnya, disahihkan oleh Al-Hakim. So maknanya maksimum 40 hari. Kalau dia lebih pada 40, dia akan anggapkan dia adalah istihadah. Kecuali kalau haid datang. Macam mana dia akan tahu itu haid? Dengan alamat. Tengok bau dia, material dia, tengok kalau ada alamat haid, boleh. Okey, kita akan berhenti di sini. Alhamdulillah kita habis kitab yang pertama iaitu Kitab At-Tahara dan insya-Allah pada minggu depan kita akan mula dengan buku yang kedua iaitu Kitab As-Salah. Subhanakallah wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. جزاكم الله خيرا دكتور. وإياك. السلام عليكم.